Kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, insya-Allah kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi kuliah Fiqh al-Awlawiyat yang kita baca buku ditulis atau dikarang oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala. Kita sampai ke muka surat yang ke-276, masih lagi dalam berkaitan fiqh aulawiyat di dalam ilmu warisan Islam. Muka surat 276, subtopik ketika berlaku kerosakan akhlak. Kata pengarang rahimahullahu taala, ketika berlaku kerosakan akhlak, manakah yang lebih utama bagi kita, bercampur dengan masyarakat atau melakukan uzlah, mengasingkan diri? Subtopik ini adalah berkaitan yang mana aula untuk kita utamakan, khususnya bila berlakunya kerosakan akhlak ataupun zaman sudah berubah, manusia semua rosak, manusia semuanya menjadi ahli fusuq, ahli fisq, ahli ma'asi. Sebagai contoh, kita dikelilingi dengan keadaan yang sangat pincang. Bagaimanakah keutamaan? Kata pengarang, perkara yang pernah menjadi tajuk penting dalam perbincangan ulama kita terdahulu adalah apabila berlaku kerosakan akhlak, banyak fitnah dan maksiat bermaharajalela. Manakah yang lebih baik bagi seorang muslim? Bercampur dengan masyarakat sambil berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki mereka, atau beruzlah dan mengasingkan diri demi untuk menyelamatkan diri sendiri? Ini adalah merupakan topik yang dibincangkan oleh ulama-ulama dahulu lagi, iaitu di antara al-uzlah dengan makna mengasingkan diri, tidak bercampur dengan manusia, dan al-ikhtilat. Beza di antara dua tu ialah uzlah ni asing diri, ikhtilat ni maksudnya bercampur. Tetapi bercampur itu dengan maksud untuk memperbaiki mereka yang rosak, mereka yang menjadi ahli ma'asi tersebut. Para ulama memang bincang, memang bahas dalam kitab-kitab mereka, termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam kitabnya yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin pun ada sebut. Pengarang kita membawa topik ini kerana ini juga bergantung kepada aulawiyat. Kalau kita melihat kepada nas-nas daripada Al-Quran, nas-nas daripada sunnah, sudah tentu kita akan lihat sabitnya hadis yang menggesa, yang menggalakkan kita hidup bersama dengan manusia yang lain dalam keadaan kita mempunyai tujuan untuk mengajar mereka akan ilmu, kebaikan, berdakwah, mengajak mereka ke arah kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau hidup secara beruzlah, sudah tentu tidak akan dapat kita laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Termasuklah kita bersabar dengan kerosakan ataupun dengan kesakitan yang kita rasa bila berhadapan dengan keadaan tersebut. Dan di sana juga ada nas-nas dalam Quran dan juga sunnah yang menggesa, yang menggalakkan seseorang itu beruzlah. Oleh kerana itulah berlakunya perbezaan pandangan di kalangan ulama yang dahulu, sebagaimana yang disebut oleh Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya dia berkata, kaum sufi berpendapat dalam keadaan seperti ini mereka mengambil pilihan kedua. Apa maksud pilihan kedua? Yakni uzlah. Sedangkan kalangan ulama Rabbani yang mujahidin, yakni yang mengikut petunjuk Rabb, yang berjuang, mengambil pilihan pertama, yakni bercampur dengan masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki masyarakat tersebut.
mereka lebih memilih cara hidup para nabi dan rasul Allah Ta'ala yang diutus untuk hidup bercampur dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengubah keadaan mereka dengan usaha gigih dan penuh kesabaran. So ada dua keadaan ataupun dua pandangan yang kita lihat dalam kalangan ulama. Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala dia kata, pertama kaum sufi, kebanyakan ahlus sufiyin, ulama-ulama sufi, mereka mengambil pilihan supaya beruzlah, mengasingkan diri, beribadat kepada Allah, tak nak bercampur dengan orang. Tapi Qardawi menyatakan ada satu lagi, iaitu golongan yang disebut sebagai golongan mujahidin yang berjuang mengambil jalan para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang bercampur dengan orang tapi berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Dan kemudian beliau membawa hadis yang menjadi dalil, yang menjadi hujah kepada pandangan ulama rabbani mujahidin yang dinisbahkan oleh Qardawi rahimahullahu ta'ala dalam buku dia ni, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya seorang mukmin yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar menghadapi gangguan dan kerenah mereka adalah lebih baik daripada yang tidak bercampur dengan mereka dan tidak sabar dengan gangguan dan kerenah mereka. Hadis ini menjadi dalil kepada golongan yang menyatakan yang afdalnya ialah ikhtilat. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun. Orang mukmin yang bercampur dengan masyarakat, dengan manusia, dan sabar dengan kerenah mereka, gangguan mereka. Di samping menyampaikan ilmu, berdakwah, mengajak mereka amar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih baik daripada alladhi minalladhi la yukhalitun nas, daripada yang tidak bercampur dan tidak bersabar. So dari segi afdaliyah, yang mana lebih afdal, yang mana lebih utama? Afdal tu maknanya yang lebih utama lah. Namun begitu, kalau kita melihat kepada beberapa hadis-hadis memang warid sebagaimana saya sebut tadi, hadis-hadis dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim juga ada sebut. Apabila Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nasi khairun, manusia yang mana yang paling baik? Nabi pernah jawab, rajulun jahada binafsihi wa malih wa rajulun fi syi'bin minasy syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrih. Nabi pun jawab, yang paling baik ini ialah orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya, dan juga orang yang berada di ceruk jalan ataupun di satu lorong, di satu kampung, yang berseorangan melakukan ibadah kepada Allah dan meninggalkan manusia kerana sebab kejahatannya. Ini satu hadis dalil yang menunjukkan seolah-olahnya uzlah itu lebih afdal. Sebab tu ulama berbeza pandangan. Ada yang hadis yang lain yang mana Nabi SAW apabila ditanya man najatu, hadis Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, hadis ni riwayat At-Tirmizi, apakah dia jalan kejayaan, keselamatan? An-najah maksudnya an-najat, bukan maksud an-najah dengan ha, an-najatu. Apakah yang boleh menyelamatkan kita? Nabi pun sebut, amsik alaika lisanak. Yang pertama sekali, jaga lidahmu. Betul lah, lidah pun antara yang boleh menyelamatkan. Sebab kadang-kadang dengan sebab lidahnya boleh membinasakan seseorang, boleh berlaku perkelahian, perbalahan. Itu satu. Kemudian Nabi kata, wal yasa'ka baituk, yakni duduklah di rumah kamu, wabki ala khati'atik, dan menangislah di atas sebab dosa-dosa kamu. Yang kedua tu Nabi kata wal yasa'ka baituk, mana duduk di rumah tu. Maka setengah ulama dia ambil daripada hadis tu, dia kata ini menunjukkan uzlah itu lebih afdal.
Dan di antara hadis yang masyhur juga hadis bab fitan, bab fitnah di akhir zaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW pernah bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampirlah di akhir zaman nanti seseorang itu hartanya yang terbaik ialah kambing yang dia bawa ke lereng-lereng bukit dan tempat-tempat hujan kerana dia membawa agamanya daripada fitnah. Jadi berdasarkan kepada hadis itu dan juga beberapa pandangan ataupun kata-kata para sahabat yang lain, sebahagian ulama kata ya uzlah ni hak afdal. Qardawi rahmatullahi alaihi dalam buku ni cenderung menyatakan yang lebih utama ketika kerosakan akhlak ialah mukhalatun nas. Itu yang lebih utama. Yang pandangan yang menyatakan ikhtilat, bercampur dengan manusia, ini yang lebih utama, mempunyai dalil-dalilnya. Di antaranya Qardawi sendiri sebut inilah jalan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila Nabi SAW diutuskan, kan Nabi duduk rumah saja? Apabila Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dibangkitkan, kerjanya ialah berdakwah, kerjanya lah ajak, termasuk panggil pembesar-pembesar, pemuka-pemuka negeri masing-masing ketika itu untuk memeluk Islam, untuk kembali tauhid kepada Allah Ta'ala. Di antara dalilnya yang digunakan oleh mereka ayat Al-Quran surah Al-Furqan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Dia kata, dan mereka kaum kuffar Quraisy menyatakan, apakah ini rasul ya'kulu at-ta'am, makan makanan macam kita, berjalan juga di pasar-pasar seperti kita. Kalaulah diturunkan malaikat kami, dan diturunkan malaikat yang jadi di sampingnya juga akan jadi nadhira, orang yang memberi amaran. Orang kafir Quraisy dia kata, apa ni nabi sama macam kita, bercampur sama dengan kita. Dalil daripada ayat ni menunjukkan nabi yukhalitun nas, nabi bercampur dengan manusia. Nabi suruh benda yang baik, larang daripada benda yang mungkar. Nabi makan bersama mereka. Begitu juga dengan dalil-dalil yang lain, ayat-ayat Quran yang lain. Dan dalil yang paling jelas sekali ialah yang dibawa oleh Qardawi, hadis Ibnu Umar ini, iaitu al-mu'min alladhi yukhalitun nas, orang mukmin yang bercampur dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dengan syaratnya ialah sabar dengan kerenah mereka. Yang tu khairun, lebih baik. Riwayat yang lain menyatakan a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, yang tidak bercampur dan tidak sabar dengan kerenah mereka. Bahkan kalau kita lihat dari sudut dalam Islam, kebanyakan galakan-galakan dalam Islam ini ialah melazimi jamaah, talzam jamaatul muslim. Termasuklah kita ambil contoh paling mudah, solat. Dalam bab solat, yang mana lebih afdal, solat seorang diri ke solat ramai-ramai? Dengan arti kata solat berjemaah, ambil mazhab Syafi'i, solat jemaah itulah lebih afdal. Mazhab lain, solat jemaah lah yang menjadi wajib. Menunjukkan banyak, kalau kita lihat perintah dalam Islam ini memerintahkan kita supaya sentiasa bersama dengan orang lain. Sunat untuk kita ziarah orang sakit, nak menunjukkan itu adalah kita bermukhalatah. Sunat untuk kita pergi solat jenazah dan kita tasyyi' al-janazah, mengiringi jenazah. Tidakkah itu juga dalam bentuk kita beramai-ramai, tidak beruzlah? Dan lagi-lagi perkara-perkara seperti yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya.
Oleh kerana itu bila berbeza begitu, sebahagian ulama semasa mereka membezakan di antara individu, ataupun kita kata ia bergantung kepada keadaan individu tersebut, dan tidak syak lagi kemungkinan ada kalanya seseorang itu berada dalam negeri, bukan macam tempat kita lah, dalam satu tempat yang penuh dengan kekufuran, dia keliling dia tu penuh dengan kekufuran, maksiat dan sebagainya. Kalau dia keluar, agama dia tu akan terjejas. Mungkin kita tak sampai lagi tahap kat Malaysia tu macam tu kan. Katakan di negara-negara kufur yang penuh dengan maksiat, tempat dia tu penuh dengan maksiat, nak keluar pun tak boleh. Yafirru bidinihi, yang itu sudah disebut dalam hadis, yafirru bidinihi minal fitan. Dia berada dalam rumah lebih baik, kecuali dia keluar untuk beli makanan darurat saja, mungkin itulah lebih baik bagi dia, kerana dia nak menjaga agamanya, nak menjaga agamanya. Oleh kerana itulah kita lihat berdasarkan kepada hadis yang disebut oleh Qardawi, hadis Ibnu Umar ini, asalnya yang utamanya, yang aulawiyatnya ialah bercampur, bergaul dengan masyarakat dalam keadaan kita berdakwah, amar makruf, nahi mungkar, dalam keadaan kita bersahabat dengan kainah manusia, berdasarkan kepada hadis tersebut. Namun begitu, dalam keadaan tertentu kemungkinan uzlah itu lebih afdal, khususnya dalam keadaan-keadaan yang tertentu seperti saya sebut tadi. So itu adalah kita kata aulawiyat, dan aulawiyat itulah bergantung juga kepada setiap individu, bergantung kepada keadaan, bergantung mungkin kepada tempat dan sebagainya. Perkara ini telah dibentangkan secara panjang lebar oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi di dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin. Qadawi kata dalam kitab Ihya, kalau kita buka dah banyak, panjang lebar dibentangkan mengenai al-uzlah yang lebih utama ataupun al-ikhtilat. Kemudian dinyatakan lagi di antara tajuk penting yang menjadi perbincangan ulama kita terdahulu ialah manakah yang lebih utama bagi seorang muslim memiliki harta kekayaan dunia dan menikmatinya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syarak, dan meninggalkannya dengan bersikap zuhud dan tidak ambil peduli dengan urusan harta benda. Tadi soal dalam keadaan zaman sudah berubah, manusia rosak akhlaknya, tidak seperti dahulu. Yang lebih utamanya ialah kita bercampur. Kemudian dia bawa satu isu baru, dia bawa subtopik yang sama, iaitu yang jadi perbincangan di kalangan ulama ialah nak ada harta ke nak zuhud. Isu di antara yang mana yang lebih utama. Zuhud ini kalau kita lihat dari segi bahasanya ialah benda yang sedikit, itu dari segi bahasa. Az-zahid maksudnya syai'ul qalil, benda yang sedikit. Maknanya dari segi bahasa, zuhud merujuk kepada qillatus syai', benda yang sedikit. Dari segi istilah dalam Quran, perkataan zuhud ini kita boleh tengok dalam ayat surah Yusuf, bila Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Maknanya mereka ni bila jumpa Nabi Yusuf daripada pergi, jual Nabi Yusuf dengan harga yang murah, beberapa dirham, wa kanu fihi minaz zahidin. Zahid daripada perkataan zuhud, mereka merasa kurang dengan Yusuf alaihissalam, mana tak tertarik. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, zuhud ni apa sebenarnya? Zuhud ni kalau kita lihat banyaklah perkataan dan definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama-ulama as-salafus salih
Banyak definisi yang dikemukakan oleh mereka. Dari segi itulah ada perbezaan mungkin pandangan di kalangan para ulama seperti yang disebut oleh Qardawi di sini. Al-Qardawi rahimahullah ta'ala dia kata golongan sufi lebih mengutamakan pilihan kedua, yakni zuhud, dengan makna tak ambil peduli dengan urusan harta benda. Walhal adakah betul itu yang dimaksudkan dengan zuhud, tak ambil peduli langsung dengan harta benda? Sementara para ulama yang mu'tabar lebih mengutamakan pilihan pertama, iaitu ada harta, menikmatinya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syarak, termasuklah memberi sedekah, menunaikan zakat, memberi tabarruk kepada orang, menikmati harta tersebut. Kemudian dia kata mengutamakan pilihan yang pertama yang telah menjadi cara hidup para nabi dan rasul Allah Ta'ala, seumpama Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, serta menjadi cara hidup sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung seperti Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya. So ada dua pandangan, tetapi zuhud yang disebut oleh Al-Qardawi ini lebih kepada zuhud dengan makna yang negatif. Walhal sebenarnya zuhud itu sendiri kemungkinan disebabkan persepsi dan kefahaman mereka yang silap. Bukan bermakna zuhud itu ialah kita tinggal secara total harta tersebut, kerana harta itu juga adalah sesuatu yang dianggap penting dalam Islam. Sebab itulah 5 maqasid dalam syariah ataupun disebut sebagai objektif syariah: menjaga agama, hifzul an-nafs, menjaga nyawa, hifzul an-nasl, menjaga keturunan, hifzul menjaga marwah, kan, hifzul aqli, menjaga akal, dan yang kelimanya ialah hifzul mal, preservation of wealth, menjaga ataupun protect ataupun menjaga kekayaan. Bermakna ada kedudukannya dalam harta, tetapi zuhud dalam erti kata yang sebenarnya ialah seperti mana Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala sebut, az-zuhdu fid dunya qisarul amal. Zuhud di dunia ni ialah kita pendekkan angan-angan kita, dengan erti kata jangan duk berangan hidup sampai beratus tahun. Hidup di dunia ni adalah mazra'atul akhirah. Dunia ialah ladang kebun akhirat. Apa yang kita tanam di dunia ini adalah untuk kita tuai di akhirat. Itulah makna dunia. Sebab itulah Sufyanus Tsauri apabila diriwayatkan, apabila dia berjalan di satu tempat, tiba-tiba dalam keadaan ketika tu ada wang di tangan dia. Kemudian orang tanya dia, "Wahai Sufyan, apa ini?" Dia kata, "Diam engkau," dia kata. "Laula hadhihi dananir ataupun laula hadha latamandala binal muluk," dia kata. Kalau tak ada duit ni, dia kata, nanti pemimpin-pemimpin, raja-raja dan sebagainya akan menggunakan kita, dia kata, seperti mindil, seperti tisu, seperti sapu tangan, dengan makna pakai buang. Makna kita seolahnya bila nak harta, tak ada harta, pergi ke muka-muka pintu istana, muka-muka pintu pemimpin dan sebagainya untuk kita minta harta daripada mereka. Dalam arti kata, harta ni kadang-kadang nak menjaga maruah seseorang, prinsip seseorang. Tapi yang dimaksudkan dengan zuhud ialah sebenarnya kita, zuhud ini hakikatnya ialah kita bergantung sepenuhnya dengan Allah Ta'ala. Dunia tidak akan menyibukkan kita daripada akhirat.
Dan Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan zuhud ni ialah antakuna dunya fi yadika la fi qalbik. Antakuna dunya fi yadik, dunia itu di tangan saja, bukan di hati. Maknanya apa jua yang berlaku tidak akan membimbangkan kita. Apa yang datang, apa yang pergi, bila ada bersyukur kepada Allah, bila tak dapat bersabar. Itu adalah ujian Allah. Inilah yang kita faham daripada nas-nas Al-Quran dan juga sunnah Nabawi yang menunjukkan bahawa zuhud itu bukan berarti totally kita menolak, reject benda tersebut. Bahkan yang afdalnya ialah kalau seseorang itu mempunyai harta seperti Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dapat menderma, dapat tabarruk, dapat wakaf. Umat Islam ni, institusi wakaf ni adalah institusi yang sangat-sangat besar sebenarnya. Kalau tengok adanya universiti, adanya hospital zaman dahulu. Wakaf ni sampai tahap wakaf ni, kalau tuan-tuan tengok sejarah bagaimana orang Islam yang kaya-kaya dahulu kan mewakafkan. Sehingga kan adanya, kita kata, untuk haiwan yang anjing-anjing yang tak ada rumah tu, tak ada tuan tu, anjing-anjing liar tu boleh ada dulu wakaf menjaga anjing-anjing tersebut. Nak menunjukkan bagaimana institusi wakaf itu dahulu suatu institusi yang sangat-sangat hebat. Dalam konteks kita hari ini pun, bila zaman berubah, wakaf itu boleh dilakukan dalam bentuk yang cash lagi. Kalau dulu wakaf orang nampak macam aset yang kekal kan, dengan erti kata aset kekal tu seperti fizikal, seperti bangunan, tanah dan sebagainya. Hari ini dengan pandangan fatwa moden hari ini, cash itu boleh menjadi wakaf. Bagaimana kita nak wakaf kalau kita tak ada kekayaan, tidak ada duit dan sebagainya? Bagaimana kita nak menderma kalau kita tidak ada sedikit kekayaan? Malah kalau kita tak ada kekayaan, kita nak buat ibadat yang kadang-kala perlu kepada harta juga. Dari perspektif tersebut, maka Qardawi melihat bahawa yang lebih utamanya lah kalau kita berjaya mengukuhkan ekonomi kita sendiri dalam keadaan menggunakannya pada jalan Tuhan punya asal ekonomi tersebut, itu Allah Ta'ala yang beri kepada kita kekayaan tersebut, maka itulah jalan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maknanya zuhud yang sebenarnya ialah kita ambil apa yang mudah bagi kita, apa yang kita dapat daripada dunia ni, dan kita ada qanaah, rasa cukup dengan tersebut, rasa tenang hati ni, tidak rasa orang kata resah dengan apa yang berlaku dengan kita. Semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan Syekh Al-Allamah Abu Al-Farj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 579 Hijrah membantah pandangan kaum Sufi. Maksud pandangan kaum Sufi ini pandangan sebahagian kaum Sufi yang mencela harta secara keseluruhan, menganggapnya sebagai perkara buruk dan menyesatkan, mencela orang-orang yang kaya meskipun ianya didapati melalui cara-cara yang halal. Nabi pun sendiri sebut al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, maknanya tak salah kalau kita mendapatkan sesuatu secara halal. Yang salahnya dengan rasuah, yang salahnya dengan curi, yang salahnya dengan tipu orang. Termasuklah kalau seseorang itu jual beli, tapi dalam konteks dia jual beli dia menipu, maka itu tidak berkat dalam Islam. Konsep al-barakah, sehingga kan dalam transaksi jual beli yang disebut oleh Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Orang yang berjual beli, Nabi kata, berada dalam keadaan pilihan lagi selagi dia dalam transaksi, dalam majlis tak berpisah,
Fa in sadaqa wa bayyana, kalau dia betul, jujur, ikhlas, dia jelas, transparent dalam jual beli dia, burika lahuma fi bai'ihima, diberkati bagi kedua-duanya, orang yang jual, orang yang membeli pun diberkati dalam kedua-dua transaksi mereka itu. Tapi wa in katama wa kadzaba, kalau dia menipu, dia bohong, dia sembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dibinasakan, dihapuskan keberkatan pada tu. Sampai macam tu, nak menunjukkan bahawa Islam membenarkan seorang mendapat harta, sama ada jual beli, sama ada sewa, apa juga investment, asalkan ia adalah halal, bukan riba, dia bukan judi, dia bukan elemen gharar, dia tidak melalui tipu dan sebagainya. Nak menunjukkan kepada kita, salahlah kalau orang mencela harta itu secara total. Tapi tidak dinafikan. Bila sebut banding dunia dengan akhirat, yang mana lebih afdal? Akhirat. Quran semua nas menyatakan akhirat lebih afdal, supaya manusianya hati dia tak bergantung kepada dunia. Kita kena ingat dunia ni sementara. Dunia ni ialah tempat kita cari hasil kita di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal. 5 benda kan Quran sebut. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ib, mainan saja. La'ibun, macam budak-budak main kan, permainan saja, wayang saja. Lahun, benda yang lalai. Banyakkan benda dalam dunia ni lalailah kita, melalaikan kita. Sebab kadang bila kita terlalu tumpu dunia, kita tak ingat pada akhirat. Ingat akhirat tu akhirnya menyebabkan kita tak lalai, kembali pada Allah, bertaubat. Sebab kita ni tak lama. Kita semua tak ada yang kekal. Walaupun ada yang sampai dah ratus tahun, tak akan kekal, akan mati juga. Kalau sampai 200 tahun umurnya, katakanlah ada sampai 200 tahun, boleh jalan lagi, hebatlah. Barangkali tak boleh berjalan dah kan, orang usung dia macam tu kan. Nak menunjukkan kita ni tak kekal. Lahwun, la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dunia ni adalah perhiasan, betul lah, perhiasan pada kita. Wa tafakhurun bainakum, kita berbangga di antara satu sama lain. Ini Quran sebut, dunia ni kita berbangga satu sama lain. Soalnya kita macam you bangga dengan kawan you bangga. Wa takathurun fil amwal wal aulad. Takathur, kita berlumba-lumba dalam harta benda, berlumba-lumba dalam anak pinak dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu, sepertilah orang-orang kafir yang takjub dengan hujan yang turun sehingga menyebabkan tumbuhnya tumbuhan, pokok-pokok, bunga-bunga. Allah Ta'ala guna istilah al-kuffar, semuanya adalah takjub kan. Kita pun takjub tengok dengan cantik bunga tumbuh dengan hujan. Nak umpama dunia tu, thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian bunga tu jadi kering, daun-daun yang hijau tu jadi kering. Kemudian thumma yakunu hutama, kemudian dia punlah hancur, diterbangkan oleh angin. Tak ada apa dah, tak ada apa. So itu perumpamaan yang Allah Ta'ala buat, nak menunjukkan kepada kita dunia ni adalah sementara. Sebab itulah bila sebut tentang yang mana afdal, zuhud ke ada harta ke, zuhud sudah tentulah afdal. Tapi zuhud dengan erti kata bukan tinggal dunia total seperti mana yang disebut, persepsi itu adalah silap. So zuhud yang dimaksudkan, yang ditolak, yang dikatakan di sini, yang lebih afdalnya ialah ada kekayaan dengan menggunakan, menikmatinya dengan cara yang diridai oleh Allah. Itulah yang lebih baik. Tapi zuhud yang dimaksudkan di sini zuhud yang silap. Kita kena zuhud dengan erti kata
Hati kita bergantung sepenuhnya dengan Allah, dengan akhirat. Dunia ni jangan duduk kita risau. Kadang-kadang kita ni benda sikit je kita risau macam apa, berat macam apa. Tak, jangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai bentuk. Hilang harta benda tu adalah ujian kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Baqarah, kami akan uji kamu dengan sedikit bisyai'in minal khawf, rasa takut. Takut tu pun adalah ujian daripada Allah. Wal ju' lapar. Wa naqsin minal amwal, kurang daripada harta kita tu kurang. Tu ujian. Kalau orang yang businessman buat investment ke, ataupun orang tu berniaga, tak kira lah berniaga kecil ke, bulan ni untung tu banyak, bulan depan kemungkinan naqsin minal amwal, untung tu sedikit. Tu sebenarnya ujian daripada Allah, nak uji kita. Tapi jangan lupa, kadang-kala profit banyak, harta banyak, tu juga adalah ujian daripada Allah. Ujian itu lebih bahaya. Kadang-kala takut kita ni untung tiap tak untung makin berganda, tiap tahun berganda. Jadi kita pun lupa, lalai. Kita rasa itulah daripada diri kita sendiri. Jangan jadi seperti Qarun. Dia kata ini aku punya lah. Aku diberikan ini, aku dapat harta ni sebab aku, bukan sebab Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata ujian datang berbeza daripada setiap orang tu kan. Jadi dalam ni dia kata bukanlah maksud zuhud itu dengan cara mencela orang-orang yang ada duit, ada harta. Yang tu halal, dia dapat cara halal. Bantahan baginda yang dituangkan dalam kitabnya yang terkenal Talbis al-Iblis, yang apa nama, kitab Ibnu Jauzi tu, dalam kitab Talbis Iblis, bisikan sesat iblis. Kitab ni ada terjemahan. Terjemahannya ada yang nama Belitan Iblis. Tuan-tuan kalau berminat untuk baca, pergi belilah Talbis Iblis. Disokong dengan dalil-dalil yang kuat daripada Quran Karim, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlakuan para sahabat Nabi dan kaedah-kaedah syariat Islam. So itu adalah merupakan, kita kata pandangan Qardawi yang menyatakan yang lebih afdalnya ialah seorang itu tidak bergantung dengan dunia. Itulah yang dimaksudkan sebenarnya dengan zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dalam hadis Nabi kata, zuhudlah kamu pada dunia, yuhibbakallah, Allah Ta'ala akan suka, sayang pada kita. Allah Ta'ala sayang kepada kita bila kita zuhud pada dunia. Dengan arti kata tadi lah, kita tak utamakan dunia, utamakan akhirat. Wazhad fima fi aidin nas, zuhudlah pada harta yang ada pada manusia. Manusia akan sukakan kamu. Maknanya orang ada harta, kita tak nak pun harta dia, orang akan suka kita. Tapi kalau kita nak ambil harta orang, bukan hak kita, yang tu orang akan marah. So itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud. Manakah yang lebih utama, meninggalkan perkara yang dilarang atau melakukan perkara yang disuruh? Yang inilah salah satu lagi tajuk yang penting juga yang perlu kita tahu. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan baca pada sesi yang lain insya-Allah taala. Saya rasa sekadar itulah dahulu untuk kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang lain. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin. Walhamdulillah.